Okey. So, selamat sejahtera. Okey, so kita sambung. Okey, so hari ini kita akan buat soalan negeri Johor tu, negeri Johor. Bahagian esei, bahagian B dan juga bahagian C. Nampak? Boleh? Okey. Tapi cikgu ingatkan balik you lah, kepada you. Wait. Cikgu besarkan sedikit. Okey. Tentang esei, tentang okay, essay can be 10 marks, can be 8 marks. Asal okay, nampak, can be 8 marks. Macam last year semua 8 marks. Dan yang ini belum muncul lagi lah, it can be 12 marks. Cerita dia macam inilah, sebab cikgu tengok kertas trial negeri lain, cikgu takut. Asal okay, so apa mereka beritahu adalah essay itu format tak ada ubah, 20 markah memang bahagian, so that means yang perubahan dia bahagian C lah. Format dia tak ada ubah, dia masih lagi 20 markah. Tapi 20 markah ini sepatutnya mereka pecahkan 10-10. Okay, mereka sepatutnya pecahkan 10-10. Okay, nampak. Tapi apa yang sedang berlaku sekarang adalah sekarang dia adalah 20 markah itu jadi 4-8-8. So masih lagi 20 markah juga. Zen, okay, masih lagi 20 markah. Dapat? Zen, okay, dan cikgu pernah nampak trial paper yang ada 12-8. Okay, dan cikgu tengok skema dia, pembahagian markah macam ini. Okay, so that means essay can be 10 marks. Anything can happen lah, pecahan. Can be 8 marks. Can be even 12 marks. Tapi saya tak pening. Cikgu tak pening. Sebab kita tak tengok pecahan markah dia. Kita tengok aras. So kita mau aras 4. Kita mau aras 3. Kita mau aras 2. Zen, 1 memang actually kita tak mau. Tapi cikgu beritahu jugalah. Zen, okey, nampak. Dapat, okey, kalau nak aras paling tinggi, tak kira apa markah dia lah. Benda yang patut kamu bagi, the butiran yang kamu kena bagi is the same old thing. Zen, tak kira markah, cikgu nampak, kamu kena bagi, kalau ada nilai, kena bagi 2 nilai. Fakta kena bagi 2. And setiap fakta minimum kena ada 2 ayat huraian. And then contoh is a must. And then inference. Setakat ini cikgu dah beritahu kamu inference tidak ditekankan. So let's say tahu kamu adalah batch ketiga, suddenly mereka tekankan, so you tak ada masalah sebab you ikut peraturan permarkahan. Nampak? Boleh? Azan. Kalau dia tak bagi markah untuk, so that means there is no specific mark, tidak ditekankan inference also, never mind. Azan, kalau perenggan kita tutup dalam BM, mesti kita ada satu kesimpulan kecil setiap perenggan itu kan, bila kita tutup perenggan. So, just use the same thing. So, nothing wrong. Azan, so just follow. Boleh Okay, so ini cikgu ingatkan balik lah. Okay, so you tengok soalan ini macam pernah kita buat lah. Azan, Okay, nampak tu. Okay, so you tengok soalan dia. Okay, ini soalan daripada buku teks lah, actually. Azan, okay, anggota polis trafik. Dia tahan orang yang bawa kereta laju. Dan pemandu itu berhenti, dia cakap, Encik, ayah saya sakit. Sebelah dia memang ayah dia sakit. Rushing to hospital lah sebab tu laju. Okay. So, soalan dia,
pada pendapat anda, adakah prinsip keadilan atau prinsip keprihatinan? Atau means you have to use this one or this one. Tapi kalau saya tengok situasi ini, saya lebih kepada keprihatinan. Nampak tu? Tapi jawapan dua-dua memang mesti ada dalam skema lah. Skema memang mereka akan bagi kedua-dua jawapan. Azan, tapi yang paling senang adalah prinsip keprihatinan. You tahu kalau keadilan means the fella will give saman. So dia ada reason kenapa dia bagi saman. Kalau keprihatinan means mungkin dia tak bagi saman. Azan. So dia tanya apa tindakan you lah. Faham? So tindakan you, tindakan pegawai polis itulah, polis trafik itu, Azan, okey. Berdasarkan prinsip atau tidak? Prinsip keadilan ke keprihatinan? So that means kamu kena bagi dua tindakan dia based on either prinsip keadilan atau keprihatinan. Saya pilih keprihatinan. So tindakan pertama polis trafik berdasarkan prinsip keprihatinan adalah tidak menyaman pemandu tersebut. Dan saya explain. Nampak tu? Polis trafik membuat pertimbangan moral dan melepaskan pemandu daripada tahanan. Dia stop, lepas itu dia lepaskan. Why? Selepas dia buat pertimbangan moral. So, polis trafik wajar arahkan pemandu untuk teruskan perjalanan ke hospital dengan segera. Okay, sir. You move now, Okay? Have a safe journey, something like that. Okay. So, misalnya, dalam situasi ini, polis trafik telah harus menunjukkan sikap berperi kemanusiaan setelah melihat sendiri keadaan bapa pemandu yang sakit tenat. So, dia ada elemen peri kemanusiaan dekat sana lah. Nampak? So, kesimpulannya, tindakan polis trafik tidak keluarkan saman kepada pemandu menunjukkan dia simpati dan empati terhadap situasi pemandu berkenaan. So, kadang-kadang kita maafkan based on keprihatinan bila kita tengok situasi. Kita tak mau dia jadi mangsa keadaan atau situasi. Bukan dia suka-suka bawa laju, tapi keadaan terdesak. Boleh, dan memang betul lah. You sendiri perhatikan. Maka, nothing wrong. Kalau kamu tak keluarkan saman. Boleh, Okay, dapat. Then, I go for tindakan kedua. Tindakan kedua, polis trafik boleh mengiringi pemandu tersebut ke hospital. So, you also can follow dia pergi hospital. Okay, so polis trafik boleh melakukan tugas escort seperti mana yang ditawarkan untuk orang kenamaan. So, normally tugas escort ini mereka buat untuk VIP, VVIP semua, understand, Macam menteri siapa keluar ada polis escort kan? Okay, kalau polis escort what happen? Saya explain. So, polis boleh bantu lencongkan kenderaan untuk mengosongkan jalan raya, jalan raya bagi laluan pemandu. So, misalnya, polis trafik boleh menasihati pemandu itu untuk memasang lampu amaran kecemasan. So, normally kalau kamu tengok polis lalu, kereta lalu, polis lalu, kereta lalu, kamu boleh nampak mereka pasang hazard light. Okay, so memasang lampu amaran kecemasan dan ikut sahaja motosikal PDRM, Polis Diraja Malaysia lah. So, konklusinya, polis trafik boleh tawarkan hikmat polis pengiring. Polis escort means BM kita panggil polis pengiring kepada pemandu berkenaan demi untuk selamatkan nyawa bapa pemandu selaku orang awam biasa. So, bapa dia adalah public. Polis adalah public servant. Something like that. Boleh? Boleh? This one is aras 4 lah. Your level of BM is good. Nampak? So, boleh nampak tu. Apa dia? Pengolahan sangat menarik bahasa you. Kematangan pengembangan idea. Boleh guna penanda wacana dan sebagainya. Tapi saya suruh kamu minimum gunakan penanda wacana. Iaitu, gunakanlah untuk contoh dan juga inference, kesimpulan kamu. Zain, gunakan untuk itu. Cukup. Zain, dapat? Okay. So now, the weaker students.
student galus. What you supposed to do? Azan, nampak? Kalau kamu mau pass, saya beritahu kamu, strategi untuk kamu, apa yang cikgu fikir adalah, you want to pass, you don't know how to write, you're very weak. Jangan hantar kertas kosong macam inilah. At least ambil tulis. Ini paling minimum student can do. Azan, apa you buat? Tulis balik itu soalan lah. Pada pendapat anda, adakah prinsip kan? So, you kata polis, trafik, guna prinsip. Dah, guna prinsip. Let's say lah kamu tak tahu, kamu tulis kedua-duanya. Prinsip keadilan. Atau keprihatinan. Salin balik soalan lah itu. Boleh. You deserve to get 1 mark. Markah untuk usaha. Budak itu ada ambil pen, ada tulis. Dapat 1 markah. So you got 5 essay. Setiap satu you salin soalan saja. Kamu dapat 1 markah. So essay bahagian you get 5 marks. Essay susah. Tak pandai tulis. Okay, then pay attention. So that means ini bahagian B dan C. So bahagian A adalah bahagian yang kamu boleh dapat lebih banyak markah. Azan, try to get about 25 marks lah keseluruhan. Tendensi untuk kamu lulus is there. So bahagian A at least go for 20 marks out of 50%. Campur dengan essay yang kamu tak pandai, kamu hanya tulis, so you get 25. So tendensi untuk kamu pass adalah sangat tinggi. Tapi saya tak galakkan you tulis macam ini. Saya nak kamu usaha lebih sikit saja, iaitu cuba tulis 4 ayat. So I don't want you to guna ini. Bila kamu langsung tak boleh tulis, tak pandai, so just salin ini untuk dapat 1 markah, 5 markah, then you go all out. So budak, sebab itulah kelas kamu cikgu banyak tekankan bahagian A. So cikgu bagi banyak latihan bahagian A, so that you tahu apa yang ada dalam sikit-sikit. Bila you buat latihan itu, kamu at least kamu tahu sikit-sikit dan kamu ingat, kamu boleh tulis sesuatu semasa exam. Okay, try to get 4 marks each soalan. Kali dengan 5 soalan, so you deserve to get 20 marks. So 20 plus 5, 25 marks. Saya nak kamu lulus. Tapi lulus ini, you cannot use my paper, moral paper, lulus saja. Macam mana mau apply kursus dekat Politeknik, College Community, sekarang ada asasi TVET lagi. Azan, you want to apply all these courses means in government, you need credit. So nak dapatkan kredit means you kena tukar lah, maksudnya kamu kena usaha lebih sikit, iaitu you go for setiap essay cuba dapatkan 4 markah, so that you can get 20 marks here. And then bahagian A dapat 20 markah, so you get macam sekolah punya exam, kamu sudah lulus, so you get 40. Real exam 40, you can get credit. Sebab 50 adalah kredit dalam sekolah. Tapi real exam, I think 40 you can get a credit already. So you got 5 credit, you boleh masuk buat diploma in Politeknik. Faham? So at least 3 credit, you boleh dapat buat apa college community tu, kamu boleh buat cert. 2 or 3 credits lah. Azan. So saya mau subjek saya bantu you
untuk lanjutkan pelajaran. Understand? Kalau kamu hantar kertas kosong, langsung soalan pun tak mau tulis, hantar kertas kosong, that means sah kamu ini adalah macam pelajar Down syndrome. Tahu Down syndrome, cacat, terencat akal punya. Langsung tak boleh tulis apa-apa. It doesn't make sense at all lah. Kamu belajar daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Takkan kau tak boleh tulis satu benda pun, right? So at least you tulis balik soalan dia bagi 1 markah. Itu pun you hantar kertas kosong. That is the thing, make all the teachers disappointed. Azan, nampak tu? Orang bagi you peluang belajar sampai tingkatan 5. Azan, tapi you hantar kertas kosong. So it's not fair. Azan, but I don't want you to even salin soalan. It is not my style. So you go for 4 marks. So untuk 4 markah ini, cikgu suruh kamu tulis macam structure lah. Kamu bagi fakta, 2 fakta lah, huraian atau contoh, mana-mana satu. Then you go fakta, you go for another huraian atau contoh. Cantik, 4 markah. Aim for this. For this soalan. Roughly, sebab itulah dalam kelas, you have to attend class. So kalau kamu tak attend class, at least watch video cikgu recorded this one. So saya hantar, you tengok lah, and then you tulis lah. Understand? So nobody dalam kelas saya miss class. Sebab it's recorded dan di-send kepada kamu. If miss class means it's your fault 100%, not the teacher's fault. Don't say sekarang adalah, physical class sudah ada, kenapa masih lagi online? No, online is the backup now. Understand? Boleh? It is not my fault. Understand? Sebab kalau saya guru tuition dulu, saya tak miss satu kelas physical pun. Understand? Nampak? Tetapi bila saya jadi cikgu sekolah kerajaan, saya diberi tanggungjawab lain juga. Seperti rumah sukan ada, kena uruskan peserta, kena pergi pertandingan peringkat itu, peringkat daerah, all that. Understand? So saya tak boleh elakkan. Saya kena buat juga tugas yang diamanatkan kepada saya dengan baik. Focus is there. Tetapi saya tak lose. Sebab itu saya buat lebih awal kelas tempoh hari. Bila kamu, itulah orang kata susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Faham? So sekarang you tengok, dekat dengan exam, semua cikgu tuition, semua nak buat banyak kelas. Now prepare you. Tapi moral, kita relax. Understand? Tapi masih juga kelas jalan. Understand? Okay, nampak. Berapa tahun saya dalam sistem lah. Takkan saya tidak tahu sistem government ini. Understand? Dan online kelas ini sebenarnya memang banyak membantu. Okay, hanya beberapa orang yang tak faham konsep online kelas itu. Dia tak faham macam mana nak guna teknologi maklumat. Apa yang dia tahu, TikTok entertainment saja. Untuk belajar, kita boleh gunakan teknologi dengan baik. Understand? So, cikgu gunakan. So, don't miss any class. Follow the class. Especially trial paper. Wajib. Understand? Okay. So, soalan yang pertama ini, 4 markah. Apa saya boleh tulis? Dia tak ada tanya nilai. So, tulis tindakan pertama. Okay, tindakan pertama. You have to mention, sebab dikata prinsip keadilan atau keprihatinan, right? So, ikut prinsip keprihatinan. Prinsip keprihatinan ada dalam soalan, takkan kau tak boleh salin. So, tindakan pertama ikut prinsip ni, dan watak is important. Polis trafik, abang polis trafik itulah. Tidak saman. Pemandu tersebut. Kenapa dia tak mau saman? So, you beritahulah polis ada peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan. Belajar moral. Takkan tak tahu apa itu peri kemanusiaan, right? Polis ada peri kemanusiaan selepas, right, simple BM, selepas tengok apa pemandu yang sakit.
Nampak. Okay, nampak. So tulis fakta, huraian atau contoh. Salah satu kamu tulis. And then you have to give the second tindakan. Tindakan kedua, apa yang ikut itu apa itu lagi sekali prinsip keprihatinan tak payah. Tindakan kedua, polis trafik. Polis trafik boleh ikut pemandu ke hospital. Then explain lah. You ada tengok polis buat apa kan? Kau tulislah, takkan kamu tak pernah tengok polis traffic, right? Understand? Doesn't make sense what? Polis boleh kosongkan jalan raya untuk kereta pemandu sampai cepat ke hospital. Mau selamatkan nyawa bapa. Cukup. Nampak? Simple. Anybody can write. Langsung tak tulis. Cikgu pun curious lah. What kind of a species are you? Can't even write ayat. Sudah sampai tingkatan 5. So that means daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, what you have been doing, you can't even write a simple ayat. Understand? So doesn't make sense. Seriously. Understand? Kalau ibu bapa kamu tengok kelas ini, sekurang-kurangnya dia tahu. Kesalahan adalah anak-anak dia kena tembak ni. Satu benda pun hantar kertas kosong. Understand? Okay, nampak. Okay, dapat? Okay, done. Okay, next question. Okay. Body shaming. Okay. So, gambar tersebut berkaitan dengan body shaming. So, you tahu body shaming. Body shaming atau sindir badan ialah perbuatan mengutuk, menghina dan mencaci rupa fizikal seseorang. Perbuatan ini adalah satu kesalahan jenayah yang boleh diambilkan tindakan undang-undang. Okey, jelaskan kesan perbuatan body shaming, Bina. Kesan. So you kena bagi berapa kesan? 2 kesan. Azan. Wait, tadi cikgu lupa beritahu kamu. You see, kenapa saya suruh kamu buat yang ni, the weaker student? 4. Sebab you punya skema macam itu. Tak kira dia 10 markah, you punya aras 2 itu, it is going to be 3 to 4 marks. Nampak? Boleh? 3 to 4 marks. So, bila kamu tulis 4 ayat lengkap, I can give you 4 marks. Nampak tu? Boleh? Dia kata minimum ada 1 fakta, tapi kamu bagus. Saya suruh kamu train bagi 2 fakta. And then, huraian kamu kurang mendalam. Okay? Dan contoh kamu mungkin kurang sesuai. Azan? Tapi oleh kerana ada huraian atau contoh, salah satu ada, is cantik. You deserve to get 4 marks. It's already there. Nampak tu? You tak bagi nilai pun tak apa. Masih masuk 4 markah. Nampak tu? Ini kalau 10 markah. Kalau dia 8 markah also, aras 2, masih lagi 3 hingga 4 markah. So this is why I aim for 4 marks. Understand? Kita tahu sistem, kita train kamu sistem itu, and masa training you are not there means it's going to be difficult. So this year kalau kamu tengok Kabadi, mereka training lebih awal tau. Understand? They make training about 2 months macam tu. Yeah. The first year, it was less than 1 month training. Itu pun bagus juga. Mereka qualified untuk semi-final. Faham? Semi-final. Dia masuk. So maksudnya mereka tempat keempat all. Satu saja mereka menang champion lah. Under 15 girls. Azan. But this year is a different story. Azan. Nampak tu. So kita menang lebih kurang 2 perak. 1 perak, 2 gangso something like that. Then when they go for this one,
Very good. MSSS. Nampak tu? So because training. Last minute dekat dengan permainan itu, you betul-betul train. So I'm training you now. Zen. Buat semua soalan trial paper. Standardized paper. Saya bagi you past year question standardized pun. Zen. So buat semua. Zen. So pastikan kamu hadir sekolah setiap hari. Kalau kamu tak tahu sesuatu soalan, you boleh tanya cikgu. Dan juga kamu boleh tanya kawan kamu yang lebih pandai. And then buat. All the time buat saja. Sebab now is not the time for anything else. Jangan sibuk cari apa mau girlfriend all that. Want to confirm relationship all. Understand? Okay, nampak. Okay? All that no need. Okay, so sama seperti ini. Good student, the fellow will write. You tengok kesan body shaming. Kesan pertama, saya akan mengalami stres dan gangguan emosi. Ini good student. Saya akan alami trauma untuk berhadapan dengan masyarakat kerana sering terdedah kepada ejekan fizikal. So, jika hal ini berlanjutan, saya mungkin alami kemurungan, depression lah, melampau. Sehingga saya mungkin memutuskan untuk akhiri hidup saya. Bunuh diri lah tu. Okay, dan saya bagi contoh. Kajian menunjukkan 1/8 orang dewasa di UK mempunyai pemikiran bunuh diri disebabkan oleh masalah imej badan. So this is the proof. When people condemn your physical, kadang-kala depression, come under depression. So kesimpulan dia, body shaming boleh menyebabkan mangsa alami tekanan hidup sehingga mengakibatkan kejadian bunuh diri. Nampak? Dapat? Okay, next. Kesan kedua, kesihatan tubuh badan saya akan terjejas. Kesihatan tubuh badan saya akan terjejas. So, apabila saya hina kerana tubuh badan obese means gemuk lah, maka ini dorong saya mulakan diet yang melampau. So, saya mula ambil makanan secara terhad dengan kalori yang sangat rendah berserta dengan senaman secara keterlaluan sehingga mengundang kesan sampingan, side effect lah, kesan sampingan yang lain. So, misalnya, saya akan alami masalah kecelaruan pemakanan sehingga mengakibatkan kerosakan organ dalaman saya. Fobia. Tengok ini, tengok sikit saja minyak tak mau makan. Fobia. At the end of the day, you don't tak cukup nutrient and all that, organ dalaman badan kamu rosak. So kesimpulannya, amalan diet yang melampau dengan motif untuk turunkan berat badan secara drastik boleh mengundang masalah kesihatan yang lain. Cantik. Tersusun. Apa dia? Pengolahan sangat menarik, bahasa you good, kematangan pengembangan idea, you can see ya. Dia tersusun. Cantik bahasa. Then you deserve to get aras 4 lah. Boleh. Nampak? Okay. Now. Calon galus. Understand? Jangan hantar kertas kosong lah. Sama macam ni. Okay. Don't know to write. Ambil salin sajalah. Ini mau pas 5 soalan, 1 markah each. So tulis sajalah. Kesan atau kesan pun. Kesan, perbuatan. Ikut saja itu soalan. Body shaming. Adalah sekiranya kepada diri saya. Tak apalah, you tulis saja kesan perbuatan body shaming adalah, that's it. Point pun tak ada, apa pun tak ada. So deserve to get 1 mark lah. Fakta 1 pun tak, dia cakap fakta 1 means you get 2 marks lah. Ini langsung fakta pun tak ada. Jawapan mudah, umum sangat. Boleh dapat 1 markah.
So mereka suruh bagi 1 markah untuk usaha. Kosong hanya diberi kalau langsung tak tulis apa-apa. Tulis sikit macam ini pun dapat 1 markah. So 5 soalan dapat 1 markah, 5 marks. Then try to score your structure itu. Cuba dapatkan 4 markah setiap satu. Azan, okay, nampak. So even kelas 5 Tagore also, there are 2 students capable of failing the paper. Azan, so better write like this at least to save, understand, your peratus kelas kamu lah. Your class sepatutnya dapat 100%, and because of 2 fellas, it can go down. Understand? Okay, nampak tu. And then for class 5 Mozart and 5 Lee Chong Wei, all that, make effort not to fail the paper. Azan, possible credit lebih bagus. Ini adalah untuk not to fail lah. Kalau mau credit means, then you have to go for 4 marks. So macam mana? Tulis simple BM lah. Okay, so terus tulis saja. Kesan pertama, saya stres. Satu S saja. Saya stres kerana, kenapa you stres? Karena orang panggil saya gemuk. Takkan kamu tak tahu isu inilah. Understand? Sudah masuk form 5 already lah. Come on lah. Understand? Okay, nampak. Okay. Nanti saya bunuh diri. Sebab tidak tahan banyak ejekan. Tidak tahan banyak orang ejek saya. Dan kesan kedua. Kesan kedua apa? Kesihatan saya terjejas. Zen, nampak? Then explain lah apa pasal ini kesihatan terjejas. Saya kuat diet. Tidak makan. Nanti dapat side effect lah. Dapat kesan sampingnya. Dapat penyakit lain pun boleh tulis. Akan you form 5 student cannot write this lah. So weak lah. Zen. Boleh? Okay, atau tak ada tangan. Cacat. Otak tak jalan. No lah, you can write. You are not making effort saja. Zen. So at least 3 months ini sampai SPM lah. Buat kerja sikit lah. Jangan malas. Jangan hantar kertas kosong. Boleh? Okay, next. Cikgu tak paksa macam, kalau cikgu lain semua, normally they will teach full answers semua. Panjang-panjang. So, you memang tak boleh. So, kita ajar you simple. Zen, so, ikut. Okay, yang ini kalau kamu tengok the next soalan, ini penderaan kanak-kanak. So actually gambar ini ada masalah lah. Tengok cacat. Dari 50 dia macam ni saja. No, actually dia meningkat. All this. So jelaskan perasaan anda setelah melihat statistik di dalam maklumat 1. Maklumat 1 statistik inilah. Penderaan kanak-kanak dia meningkat. Boleh Okay. So dia tanya, bincangkan tindakan yang patut dilakukan oleh kerajaan, ibu bapa, masyarakat. For your information, ini adalah trial paper tahu. Ini adalah apa? Trial paper. Dia bagi 3. Dalam real exam, tendensi untuk 3 macam ini muncul, confirm tak ada punya. Sebab dia tekankan 2 fakta minimum. Dia tak boleh tanya 3. Tendency is not there. Sebab nanti tak cukup masa. Tapi oleh kerana ini trial paper, masih lagi cikgu bagi 3 jawapan penuh.
Azan, so sometimes ada cikgu yang kata you kena tulis backup answers. Yes, you can write backup answers. Tetapi kalau kamu tulis, orang tanya 2 minimum, kamu pergi tulis 3 means, you boleh nampak berapa panjang you punya jawapan, right? Adakah 5 soalan kamu boleh buat panjang macam ini? Tak cukup masa. Azan, sebab itu selalunya saya bagi minimum. Tetapi kalau kamu ada speed, go ahead. Azan, okey nampak. Kau boleh tulis backup answers, good lah. Okey nampak. Tapi dia tengok masa lah. So yang ni tiga-tiga saya bagi ya. Kerajaan, ibu bapa, masyarakat. Ini untuk calon cemerlang. Okey, so dia tanya perasaan kamu, saya rasa sedih. Dia kata jelaskan perasaan. So perasaan you bagi dan kamu kena jelaskan perasaan tersebut. So saya berasa sedih. Jangan tulis macam structure, sedih like that, cannot. At least tulis saya sedih. Kerana perbuatan tidak berperi kemanusiaan iaitu kes penderaan kanak-kanak terus meningkat di negara kita. Cantik. Dia tanya, jawab saja apa dia tanya, semuanya kamu kena jawab. Dan after that, tindakan kerajaan. So tindakan pertama, pihak kerajaan dia kena kuatkuasakan undang-undang. So parlimen harus memperkenalkan rang undang-undang yang ketat supaya tiada orang berani melakukan penderaan kanak-kanak lagi. So pendera, orang yang mendera itu kita panggil pendera. Pendera mesti dihadapkan ke mahkamah dan dijatuhkan hukuman berat. So misalnya, pendera harus diklasifikasikan sebagai penjenayah. Kriminal tau. Kita kena panggil dia kriminal. Dan wajar dipenjara dan dikenakan sebatan rotan. So konklusinya, usaha kerajaan memperketatkan undang-undang dapat mengingatkan masyarakat tentang akibat seseorang jika melakukan jenayah ini. Ya, undang-undang hukuman berat mesti takutkan. Lain kali buat, this is what going to happen to you. Zen, okay, nampak. Dapat, okay. Next. Ibu bapa. So, tindakan kedua, bakal ibu bapa perlu mengambil inisiatif untuk mengikuti kursus keibubapaan. Sejurus selepas mereka mendirikan rumah tangga. Kahwin saja terus pergi kursus lah. Faham? Tak mau apa tu? Honeymoon pun tak mau. Pergi buat kursus dulu. Kursus mereka tak ajar kamu buat honeymoon. Faham? Dia ajar apa? Melalui kursus ini, pasangan muda yang baru berkahwin akan didedahkan cara betul jaga anak mereka. Selain itu, bakal ibu bapa perlu diberi kesedaran bahawa penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji dan dilarang keras oleh agama dan juga undang-undang negara. Dan cikgu bagi contoh kementerian. Misalnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. If you can write nama penuh kementerian macam ini semua, pemeriksa sudah tahulah, you adalah pelajar yang bagus. Baca, pengetahuan kamu luas. Zen, okey nampak. So misalnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat harus ambil langkah mewajibkan semua bakal ibu bapa untuk mengikuti kursus keibubapaan. Maksudnya wajibkan. Wajibkan means semua wajib. So secara kesimpulannya, kursus keibubapaan dapat menyedarkan ibu bapa. Obligasi means tanggungjawab. Obligasi mereka dalam membentuk keluarga bahagia. See how cikgu susun jawapan. Ini barulah aras 4. Boleh? Okay, next. Tindakan ketiga. Tak adalah sampai 3 dia akan tanya dalam real exam lah. Sebab too much already. They will limit to 2. Zen, okay, nampak. Tapi ini ada, so cikgu bagi sajalah. Tindakan ketiga, masyarakat, what they supposed to do. Masyarakat harus sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling mereka. So mereka harus buang sikap mementingkan diri sendiri. Mereka harus memiliki sikap ambil peduli apabila mengesan kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di sekeliling mereka. Dan what they supposed to do, I give a contoh. Misalnya masyarakat perlu bertindak secepat mungkin melaporkan kepada polis jika dapati jiran melakukan penderaan terhadap anak-anak.
So, konklusinya, kepekaan masyarakat sememangnya memainkan peranan signifikan dalam usaha membendung masalah penderaan kanak-kanak. Peranan pentinglah, bermakna. So, signifikan, penting dan bermakna. Zen, nampak? Ini bahasa. Ya, bahasa lah. Zen, dapat? Okay, done. Okay, weaker student, what you supposed to do? Takkan perasan kau tak boleh tulis kan? Zen, okay, nampak. You must salin balik soalan boleh sikit-sikit. Dapat 1 markah sajalah. Tak boleh bagi lebih. You mah 4 markah, kena tulis sikit lebih. Tapi ini cikgu bagi semua 3 lah. Exam saya rasa 3 macam ni takkan keluar punya. Zen, dia tak ada tanya nilai soalan ini, so jangan bagi nilai. Okay, so cikgu ajar you lah. So, kalau saya student, weaker student, saya akan tulis saya sedih. Jangan sedih saja, saya sedih. Okay, nampak. And then kenapa sedih? Kes penderaan. Kanak-kanak meningkat. Sebab itu you are so sad. Okay, now, tindakan. Tindakan pertama, siapa? Kerajaan. Watak dia. Okay, tindakan pertama, kerajaan mesti kuat kuasa undang-undang. Kuat kuasa undang-undang means bagi hukuman berat leh. Zen. So, you beritahulah. Kerajaan mesti bagi hukuman berat kepada pendera kanak-kanak. Cukuplah. Okay. Dan tindakan kedua cukup. Actually, exam dia takkan tanya banyak punya. 2 cukup. So, tindakan kedua, ibu bapa mesti pergi. Hari ini kamu belajar. Pergi apa? Kursus. Kursus apa? Ibu bapa. Then you explain sikit lah. Hari ini belajar. Kursus ibu bapa apa? Kursus ini ajar mereka cara jaga anak dengan betul. Tanpa dera. Zen. Lepas tu dia ada lagi 1. Ni ekstra sajalah, ketiga. Mana ada ketiga sampai ketiga tak ada punya. Tapi ini soalan negeri Johor last year. So, tindakan ketiga, masyarakat tahu apa berlaku di sekeliling mereka. Keliling rumah mereka lah. So, bila ada kes, report. Tulislah. Mereka mesti lapor. Tulis. Bila nampak kes jiran dera anak. Okay? Done. Just nice. Nampak? Okay, now the second soalan. Maklumat 2. Berdasarkan maklumat 2. Maklumat 2 apa? Tiada dera, hidup bahagia, keluarga harmoni. Regarding harmoni lah, keluarga harmoni.
Dia tak tanya tentang dera dekat sini. Okay. So, cabaran keluarga harmoni. So, huraikan cabaran. Berdasarkan maklumat 2, huraikan cabaran membentuk keluarga harmoni. Jawapan anda adalah berdasarkan nilai universal selain daripada nilai rasional dan bertanggungjawab. Ini macam soalan keluar, you habislah. Sebab selalunya nilai means you akan tulis 2 ini. Azan. So they are giving warning dalam trial paper. Don't depend on these 2 nilai. Those days memang macam ini pernah berlaku. Azan. Okay. So you get to know. So you nampak. Okay. So keluarga means kasih sayang lah. Tak mau gaduh, maka ada toleransi. Dalam keluarga mesti menghormat orang tua. Mau jaga maruah keluarga. So harga diri. So senang. Dan cabaran pertama. So actually apa cabaran sekarang adalah parents are very busy with their career. Career banyak. Macam cikgu-cikgu dekat sekolah saja, banyak kerja dekat sekolah. Career. Azan. So they want to come up in their career. But bila terlalu busy dengan career, rumah lupa. Azan. Dan husband hantam lah. Kau pergi ambil bantal, katil semua, pergi tidur dekat sekolah. Jangan mari rumah. You don't have house. Don't have children. Dia marah. Azan. That's one. Second one is the internet. Understand? So parents are very busy. They don't monitor their children means children nanti jadi hantu devil, habis. Hancur keluarga. Azan. Okay? Nampak. Itu cabaran dia. So cabaran pertama, pasangan suami isteri terlalu mengejar kejayaan dalam kerjaya masing-masing. Memang tidak dapat dinafikan lah. Kemajuan dalam kerjaya seseorang adalah perkara baik. Actually important. Career is important. Tetapi sekiranya individu tersebut mengabaikan keluarga demi mengejar cita-cita means is too bad lah. Adalah suatu perkara yang merugikan. So sebagai contoh, banyak pasangan suami isteri berpendidikan tinggi dan berjaya dalam dunia kerjaya. There are a lot of people berjaya dalam dia punya kerjaya, career, tetapi gagal dalam urusan berumah tangga dan membentuk keluarga bahagia. So konklusinya, sebagai insan yang bergelar suami atau isteri, kedua-dua pihak harus berganding bahu, kerjasamalah untuk mencapai keseimbangan. Balance, you have to be balanced between career and family. Mencapai keseimbangan antara kerjaya dan juga keluarga. Azan. Lawyer nombor 1 tapi keluarga tara betul. Malu juga. Doktor berjaya tapi keluarga tak ada juga. Azan, okay, nampak. Dapat, terlalu, ini a big cabaran nak maintain keluarga nowadays. Okay. Cabaran kedua adalah kemajuan TMK dan media pembelajaran serta hiburan yang disediakan di rumah. So rumah you pasang Astro ke, Netflix dan sebagainya, semuanya kau pasang untuk entertainment. So penggunaan TMK tanpa pemantauan dan kawalan ibu bapa akan mendedahkan anak-anak kepada risiko penyalahgunaan. So hal ini boleh mempercepatkan penerimaan budaya luar yang boleh merosakkan akhlak dan sikap anak-anak muda kita. So misalnya dalam Malaysia ada, bukan Malaysia saja, seluruh dunia ada benda ni. Misalnya ramai anak muda kita dewasa ini dikaitkan dengan pelbagai masalah sosial seperti pergaulan bebas. Sumbang mahram. Sumbang mahram kamu tahu-tahu. Seks within the family members. So ini mereka panggil apa bahasa Inggeris, dia panggil incest, something like this lah. Zen, okey, nampak. Faham? Nampak? So stepmom, all that ceritalah. Zen, okey, nampak. Brother, sister, step mother, all that. Zen, real sister also got. All that nonsense. All this because of pornography in internet. So pergaulan bebas, sumbang mahram, seks sebelum nikah, sebelum kahwin lah. Kesan
pengaruh pornografi melalui internet. So kesimpulannya, ibu bapa yang tidak mempunyai kemahiran untuk menguruskan peranti gadget TMK dengan betul boleh membawa kepincangan institusi kekeluargaan mereka. Anak hancur. Zen, okey, nampak sebab terlalu kejar masa dan kejayaan dan sebagainya. Dan rumah ada satu benda called internet nowadays, so mesti control. Zen, dapat? Okey. Okey, student Galus, apa you masih mau tulis? Ada nilai, mesti tulis nilai. Mesti ada watak. At least lah. Zen, so apa you tulis? Anggota keluarga. Mesti amalkan nilai, kasih sayang, bertanggungjawab rasional tak boleh tulis, kasih sayang dan mau gaduh, so nilai toleransi. Then after that, kamu tulis cabaran. Ini semua benda barulah. Bila buat trial paper, at least kamu belajar benda-benda yang penting. Topik-topik penting ini tahun exam. Langsung tak belajar susah lah. Okey, cabaran pertama, ibu bapa sibuk dengan kerja. Okey, bila kerja apa berlaku? Okey, nanti keluarga terabai. Dan mereka gagal, fail. Gagal dalam rumah tangga. Sen. Boleh. At least lah. Nampak. Dan cabaran kedua. Cabaran kedua, ibu bapa tidak pantau. Tidak jaga pun boleh lah. Pantau anak. Tidak jaga anak guna internet pun boleh. Kalau you tak tahu apa itu pantau, tidak jaga anak guna internet. Actually, the real word is pantau lah. You didn't monitor. So, you boleh tulis tidak jaga anak guna internet. Sekarang kamu guna internet dengan betul lah sebab kamu belajar mah. Zen, good students. Okay, then you huraikan. Nanti akhlak. This word at least tahulah sikit akhlak. Akhlak atau mean sikap atau perangai pun boleh. Anak-anak. Okay, akhlak nanti akhlak anak-anak rosak. Sebab tengok laman web lucah. Dan boleh. Dan last soalan kita habiskan. Cepat-cepat. Okay. Yang ni sekarang memang pecahan dia 4, 8, 8. Tengok nasib baik buat trial paper tahu 488. Real exam tempoh hari memang tahun lepas memang 488. Dan 4 ini adalah macam structure. Dia kata isu pemanasan global. Punca. Jelaskan punca means kamu boleh bagi satu punca, bagi huraian semua sebab dia tak ada Roman. Atau kamu bagi satu punca huraian, punca kedua huraian sebab dia lebih kurang macam structure juga. 4 markah ini adalah markah structure. Maksimum structure dia boleh tanya adalah 4 markah. So you tengok cikgu explain. So cikgu guna style inilah. 1 fakta 3 huraian. Salah satu punca pemanasan global adalah disebabkan oleh aktiviti penyahutanan secara besar-besaran.
So ini bermakna hutan digondol untuk menjalankan aktiviti pertanian, penempatan dan sebagainya. Bina rumah, buat pertanian, all that. Ini menyebabkan bilangan pokok berkurangan dan tidak dapat menyerap karbon dioksida lah untuk ditukarkan oksigen melalui proses fotosintesis. So situasi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kandungan oksigen dengan karbon dioksida dan akibatnya suhu bumi terus meningkat. There is no balance between oksigen and karbon dioksida. Sekarang terlalu banyak karbon dioksida sebab tu panas. Dunia sekarang panas. Dan ini soalan dia. Dan kesan pemanasan global terhadap dunia, ini esei 8 markah punya. So sama saja bagi dua kesan. Kesan pertama, perubahan iklim dunia. So akibat daripada pemanasan yang berterusan, iklim dunia, cuaca dia berubahlah. Iklim dunia akan berubah dan menghasilkan corak cuaca baharu. Selain itu, suhu tinggi akan meninggalkan kesan kepada aliran angin yang akan bawa aliran angin yang akan membawa kepada pembentukan lebih banyak ribut taufan serta hujan monsun yang lebih teruk. Because angin sekarang sudah berubah, panas. Okay, so cara dia nanti dia bawa ribut, means dia bawa ribut, banyak teruk punya ribut. Hujan pun hujan sangat teruk. So misalnya Amerika Syarikat baru-baru inilah telah dilanda ribut salji dan ribut taufan yang sangat teruk. So kesimpulan, perubahan iklim dunia bukan sahaja mengakibatkan ekosistem alam sekitar terjejas, malah memberi kesan besar kepada manusia sejagat, the whole world lah. Dan kesan dua, bukan saja iklim berubah, cuaca berubah, tetapi aras laut meningkat. So kesan kedua, peningkatan aras laut. So kenaikan suhu dunia menyebabkan pencairan ais di kutub utara dan kutub selatan dengan kadar yang drastik. So jika fenomena ini berterusan, maka ini mengakibatkan banjir besar dan menenggelamkan banyak kawasan daratan. So misalnya ramai saintis dia ramal bahawa bandar seperti New York di Amerika Syarikat semua berdepan dengan banjir. Ancaman banjir akibat kenaikan paras laut. Even like Indonesia also is shrinking at the moment sebab tu mereka pindah dia punya ibu negeri itu kepada Kalimantan. So konklusinya, banyak harta benda musnah dan nyawa manusia terancam ekoran peningkatan aras laut. Boleh dapat so you need to explain secara sangat detail kalau you want A+. Something like this lah. And then the last one. Bincangkan langkah-langkah bagi menangani isu di atas. Jawapan anda mesti berdasarkan nilai. So nilai is a must. So yang ni semua adalah global issue. So you tulis masyarakat global harus amalkan nilai bertanggungjawab, rasional dan nilai kasih sayang. So langkah pertama, masyarakat global harus muhasabah diri. Bukan munasabah, muhasabah diri dan mengubah gaya hidup mereka. So ini bermakna masyarakat global perlu beralih kepada kehidupan mesra alam sekarang juga untuk selamatkan bumi daripada binasa dengan lebih cepat. Ini bahasa cikgu lah. You cuba ringkaskan bahasa cikgu. Okay. Selaras dengan ini, masyarakat global harus menyokong semua kempen ke arah kelestarian alam yang dianjurkan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan lah. So antaranya, budayakan penjimatan penggunaan elektrik. You letak full stop dekat sini sufficient enough tau. Tapi cikgu bagi contoh lain lah. Penggunaan elektrik, mula kurang gunakan pendingin udara, mula gunakan pengangkutan awam dan sebagainya. So secara konklusinya, masyarakat global perlu ubah kepada gaya hidup mesra alam untuk mengurangkan impak pemanasan global. Nampak? Explain secara detail lah. Dan langkah kedua, masyarakat global harus kurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Ini kerana penggunaan bahan api fosil telah dikenal pasti sebagai punca utama pencemaran alam sekitar. Ingat cikgu beritahu kamu, ni semua last year punya soalan. Mereka
target alam sekitar punya. Sebab dia ada dalam buku teks, isu. Tapi satu benda pun tak ada. So, tendensi untuk benda ini muncul tahun ini pun ada. Azan. Sebab tu you have to do the trial paper. Azan. So, tambahan pula bahan api ini mempunyai bahan api jenis ini mempunyai kandungan karbon tinggi yang berupaya menyumbang kepada pemanasan global. So, tamsilnya, contoh dia, masyarakat global harus mula beralih kepada kenderaan mesra alam seperti kereta elektrik yang mampu mengurangkan pengeluaran bahan toksik melalui exhaust kenderaan. So, intihannya masyarakat global harus bertindak sedemikian untuk mengurangkan fenomena pemanasan global. Azan, yang ni cikgu terus hantam saja. Calon cemerlang. Okay, so now we finish up with calon galus. Kita habiskan untuk mereka jugalah. Understand? Okay, nampak. So wait, jangan keluar dulu. Cikgu, saya punya sudah habis, cikgu. You nak keluar? No. Okay. So yang ini, you mah dapat 4 markah boleh. Azan, atau kamu tulis sajalah. Punca pemanasan global adalah belajar satu penyahutanan penyahutanan besar-besar. Atau just right there pokok dipotonglah. So you kata hutan, pokok-pokok di hutan ditebang. Okey, nampak. Dan bumi jadi panas. At least to get 2 marks out of 4 marks lah. It's good. Azan, okay. Yang ini kesan pemanasan global. So, you beritahulah. Kesan pertama, iklim dunia ubah. Iklim dunia ubah. Nampak. Dan you beritahulah iklim dunia ubah. Okey. Nanti apa dia berlaku? Iklim ubah, nanti ribut. Taufan. Ribut pun cukuplah. Nanti ribut dan hujan. Monsun. Jadi lebih teruk. Nampak? Dan you punya aras laut meningkat. Kesan kedua, aras laut, air laut pun boleh tulislah. Air laut meningkat. Okey, dan you beritahulah kenapa aras laut meningkat. Okey. Suhu bumi tinggi, ais cair di kutub utara dan kutub selatan. Apa tahun engkau belajar itu geografi semua, kamu tak tahu sudah lupa tak apa. Sekarang buat soalan trial, boleh ingatkan balik apa you belajar dulu yang kamu sudah lupa. Ada faham? Okay, next.
Bincangkan langkah. Ini tulis nilai. Tulis nilai dulu. Watak ini global punya. So you tulis masyarakat global. Ini boleh tulis rasional bertanggungjawab terus. Masyarakat global sebab dia tak cakap selain. So masyarakat global amalkan nilai. Rasional dan bertanggungjawab. Ini ambil masa sikit sebab itu soalan ada 3. Mana ada 3 punya? Rasional dan nilai bertanggungjawab. Okey, lepas tu kamu tulislah langkah. Right? Okay. Langkah pertama, masyarakat global mesti ubah gaya hidup. Gaya hidup. Dan you beritahulah, bagi contohlah. Mereka mesti jadi mesra alam. Mesra alam, jimat guna elektrik. Baguslah tu. Then, okey. Dan langkah kedua. Masyarakat global. Masyarakat global kurang guna. Belajar benda ini. Bahan api fosil. Dulu geografi ada belajar kurang guna bahan api fosil. Itu macam tak mau guna banyak api fosil means guna kereta elektrik. Mereka mesti tukar pada kereta elektrik. Tulis sikit sajalah. Dapat markah dah. 4 markah sudah dapat. Ini macam engkau sudah lulus dengan kredit Azan. Tapi bahagian A mesti buat dengan baik. Azan. So cikgu dalam sekolah, cikgu sedang buat trial paper 2021. So sini buat 2022. Lepas kamu habis, kita buat 2023. So sampai exam, memang kau-kau kita buat banyak soalan trial. Azan, okay? Okay, dan wait, cikgu stop recording.